Dan untuk makluman semua, cerita tentang gaji minimum 1,500 ni cerita 20 tahun lepas. Gaji minimum sekarang sepatutnya 5,000 gaji minimum. Saya tak ada masalah kalau video saya ni ditularkan. Tak ada masalah. Tak adalah, ni cerita. Jadi tu sebab saya kata tadi, maknanya benda ni semua untuk keselamatan dan kesihatan. Kenapa masyarakat ni? Saya tanya orang berniaga. Orang berniaga pun cerita, sekarang ni teruk barang mahal. Lepas tu nak jual mahal tak boleh. Maka berduit-duit nak datang ke Agrobank untuk buat pinjaman yang mudah lulus. Bukannya pinjaman apa, bukannya mesra peminjam, tapi mudah lulus. Siapa yang berstatus kontrak pergi dekat cawangan di sini. Yang berstatus tetap pergi dekat cawangan sana, dia boleh uruskan. Kalau boleh jumpa pegawai yang pakai mata yang tu, yang senyum, itu insya-Allah cepat lulus. Buat muka sedih sikit dia akan luluskan. Okey macam tu lah. Sebenarnya tu kadang kan, sebenarnya yang perlu dia educate pada masyarakat kita bukannya tentang loan, tentang apa, tapi pengurusan keuangan hari ni. Berapa ramai anak-anak muda. Sebab apa? Sebab pemahaman ni, konsep tu, sebab ni kesihatan, keselamatan ni semua berkait. Semua berkait. Dia stres sebab dia tak ada duit. Sebab bukan tak ada duit, sebab gagal menguruskan duit. Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara yang berusaha, Encik Zahid Ahmad Zawawi, Ketua Pegawai Operasi Agrobank, Chief of Divisions, ketua-ketua jabatan, pegawai dari agensi-agensi yang terlibat, seperti mana yang tertera di skrin tadi ada logo-logo dia kan, yang buka booth tu. Terima kasih banyak. Soalnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Kan? Dah orang berpantun, kita kenalah pantun juga kan. Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, sayangnya tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Jangan biasa membuang masa, masa yang berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadi hiburan. Yang berlalu usahalah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Pergi ke pasar beli rambutan, rambutan pulasan sedap rasanya. Jangan lupa jaga keselamatan, keselamatan itu amat berharga. Rambutan pulasan sedap rasanya, kulitnya tebal manis isinya. Kalau kita selalu berwaspada, kita akan selamat selamanya. Bila masuk aja tentang selamat ni kan, keselamatan dan kesihatan, OSH Day, dia bukan hanya satu program semata-mata, tapi aspirasinya adalah untuk memastikan kita sentiasa alert. Sebab apa? Mungkinlah dalam bahasa orang KL alert lah, dalam bahasa orang kampung ni berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Kadang-kadang dalam tempat kerja itu, kalau kita kerja rencam, kerja teruk dekat tapak binaan, mungkinlah, tak, semua tempat terbabit. Dan keselamatan ni termasuklah diri sendiri.
termasuklah juga diri kita dengan orang lain, dan begitu juga keselamatan organisasi secara keseluruhannya. Dan bila sebut tentang keselamatan diri, macam tadi kan, yang naik motosikal tadi kan, pertamanya memang kesalahan yang paling utama yang mungkin pihak agrobankers tak perasan adalah tak boleh bawa motor naik atas ni. Yang itu pun pengurusi tak perasan tadi tu kan. Itu satu kesalahan yang sangat luar biasa. Jadi tapi saya faham mungkin itu adalah budaya yang dibenarkan di agrobank kan. Itu salah satulah. Dan mungkin nasihat saya, jangan lagi lah bawa motor sampai ke atas. Saya bimbang ada roadblock kat tingkat 3 dan tingkat 5 kan, tingkat 4 ada roadblock kan, tingkat 2 tak ada, tingkat atas tu ada roadblock kan. Jadi keselamatan dan kesihatan, dua aspek penting yang mana kalau kita tengok dalam Islam sendiri, dan tak ada agama pun yang sebenarnya membenarkan kita memudaratkan diri kita kan. Kemudaratan daripada aspek keselamatan, berjaga-jaga bila masuk tadi. Susah nak masuk sini sebenarnya, susah. Kena bagi IC, kena scan suhu, kena rapat melekap dekat skrin tu baru boleh dapat baca suhu. Sebab tengok badan masing-masing lah kan. Kalau macam korang ada kulit Korea tu memang payah lah nak baca suhu dia. Dan alhamdulillah setelah disahkan selamat tadi, baru saya boleh dapat kad pas tu, untuk makna betul-betul selamat lah. Yang masuk ni memang dah disahkan selamat untuk masuk. Macam tu lah keadaan dia kan. Jadi keadaan dia macam tu. Makna kata kita kena ikut lah adat dan peraturan tempat orang kan. Kek mana anjing menyalak kat situ bewak manjat. Istilah tu adalah untuk ikutlah adat tempat tu. Dah tempat tu berpantun lah kita kan. Beria dia berpantun tadi kan. Dengan orang yang naik motor tak ikut peraturan tadi pun berpantun. Jadi kita kenalah berpantun kan. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Sebenarnya bila jaga adat ni pun salah satu cara. Itu sebabnya kita ni dulu tak ditekankan sangat. Kadang-kadang ramai yang tak perasan bila dalam bab bekerja. Keselamatan satu, kesihatan satu, semua berkait. Tukar mic yang tak dengar sangat Ustaz. Yang ceramah saya. Ya. Tak sedap tu Ustaz, ya. Cuba ya. Oh. Tadi tak dengar? Tak dengar, kurang. Kena ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tayarlah Tayar. Okey. Contoh kan, kita tak perasan budaya kerja kita. Kadang kita kerja kan, kita menaip kan, nak tengok angka daripada pagi sampai ke malam kan, kita tak sedar kita lah risiko lebih 70% yang mereka tak dengar tak. Kau jangan scam aku kan. Jadi kalau kita tengok kan, lebih 70% yang bekerja di pejabat terdedah untuk dapat penyakit slip disc kan. Dia tak sedar, lepas tu belum cerita lagi, dia meletupkan kepala dia kerak tu kan. Sudahnya sampai ke sudah dia macam tu je kan. Sebenarnya tak boleh kan. Kalau tu sebabnya kita kalau kita bekerja kena, kalau kita dah mula rasa badan dah mula rasa tak selesa, jangan paksa diri bangun bersia-sia dekat pejabat tu. Masuk bersia-sia kat clearing meja dekat-dekat tu, bangun buat regangan sikit, bersia-sia pergi dataran mereka, semua bersih balik dan faham lah kan. Maksud dari segi ni kan, di mana kena jaga tu, kena jaga. Itu sebabnya kalau kita tengok bentuk perhubungan dalam sistem Islam ni melibatkan dua dimensi, iaitu hubungan dengan Allah maupun dengan manusia. Dengan Allah ni apa? Dengan Allah ni maksudnya dalam prinsip ihsan kan, prinsip ihsan. Kita tahu seolah-olah pada dalam Islam ni dia percaya yang dia nampak Allah. Kalau dia tak nampak pun dia yakin yang Allah nampak dia. So dia buat kerja pun dia jaga, dia tak curi tulang. So soalan nak kita tanya, bagaimana nak menghalal rezeki yang kita cocok setiap bulan tu, yang kita transfer online, transfer tu kan, macam mana nak pastikan dia halal? Salah satunya itulah konsep kita dengan Tuhan. Barulah selamat, hidup kita selamat.
kurang terdedah daripada benda-benda yang tak elok dan sebagainya kan dalam bekerja. Tu sebab kita tengok contohlah kan, paling senang lah, paling simple sekali, kita naik kereta sampai dekat satu persimpangan tu nampak traffic light dia warna merah sekarang dengan countdown 129 saat lagi, 128, 127, tak ada CCTV, tak ada apa-apa kamera, dan pada masa ketika itu 12.30 malam, tengah malam, tak ada satu umat pun kat jalan tu, tak ada kereta lain, tak ada kenderaan lain, kita dah pandang dah kiri kanan, tak ada. 125 saat lagi. Tengah saya bercakap ni dah tinggal 120 saat lagi, dan ada seekor anjing kat tepi jalan tu memerhati. Dia seolah-olah bertanya, adakah kau nak teruskan perjalanan ataupun kau ingin menanti sehingga ke akhirnya? Soalan saya kepada yang perempuan, lelaki tolong jangan jawab. Adakah anda akan tunggu atau teruskan perjalanan? Terus. Lelaki, saya tanya, adakah kita akan tunggu atau kita terus? Lelaki. Itu beza lelaki dengan perempuan. Lelaki macam tu lah sebenarnya. Itu sebab lelaki ni keikhlasannya diperakui. Korang ni dalam contoh pun memang dah tak amanah lah. Tengok tu. Tu contoh tu. Tak boleh ke berpura-pura, tak boleh. Dan bila lelaki jawab macam tu tadi, kami akan tunggu, orang perempuan tak semena-mena akan tanya, tak penat ke jadi munafik? Dia kata tu. Sedangkan itulah sifat lelaki. Kita akan tunggu bila line clear. Contohlah. Jadi itu sebabnya, sedangkan tindakan tu boleh mengundang kepada bahaya. Kan kita nampak kan berapa ramai orang yang accident dan sebagainya. Itu sebabnya kita tengok bekerja dengan tahap emosi terganggu, tak boleh juga. Itu juga akan efek kesihatan dan efek juga keselamatan. Bayangan pergi ke hospital utama di negara kita sekarang ni, penyakit yang paling tinggi adalah penyakit yang berkaitan dengan mental dan juga stress related diseases, nama dia dalam bahasa orang agrobankial. Memang betul, tension, stres, frust, tu sebabnya pengurusan emosi itu mustahak. Kalau tak sebabkan kegagalan pengurusan emosi, takkanlah boleh ambil kira dengan budak yang kurang upaya. Boleh didera hampir mati budak tu dah. Sedangkan kita sedar semula jadinya, normalnya kita faham cara dia fikir, tahap IQ dia tak sama dengan kita, tapi kita boleh meletakkan diri kita lebih teruk daripada orang yang kita dera. Bayangan macam tu juga dengan baby yang baru berkembang di tabika taska. Penjaganya tu sebelum dia nak mengusahakan taska tabika ni, dia dah dapat dah sijil khas kepakaran tertentu pendidikan prasekolah. Dia boleh hantar kepala budak tu sampai bergegar. Bayangkan bila budak tu menangis tak tahu nak buat apa, dia boleh buat macam tu. Malahan ada yang mati pun sebab kena pukul oleh ibu dengan ayah dia. Kenapa jadi macam tu? Sebab pengurusan emosi lagi tadi. Saya tak nak cerita pasal pengurusan emosi lah, maknanya kena ada satu program yang lain lah. Maknanya Tuan Zahid memang confirm kena panggil lagi lah. Jadi makna kata kan, tengok aja kes bunuh yang berlaku baru-baru ni. Seorang perempuan yang hamil, dia boleh tikam, dia boleh belah perut, keluarkan janin, buang janin tu, bakar pula. Yang dah mati dari bakar, esok datang lagi bawa minyak, bakar lagi. Dan budak tu pula bekas pelajar sekolah agama yang buat tu. Kan? Bayangkan, cuba fikir benda tu macam tak masuk akal. Sebab apa? Itu sebab saya kata keselamatan dan kesihatan ni bukannya isu kecil, tapi isu besar, isu serius. Kan? Macam kita nampak, alah tak ada benda lah, naik motosikal. Berapa banyak yang kita dengar orang yang baik hati dekat jalan raya, nampak orang tu accident, dia nak tolong, dia yang accident. Ada seorang pak saudara saya, belah mak saya tu, dia nampak orang accident dekat jalan Dengkel Banting tu, dia nampak orang accident, dia pun turun motosikal tolong, dia kena langgar, koma 2 bulan,
Lepas 2 bulan, Alhamdulillah, kepala, tangan, kaki semua normal macam biasa, jalan macam biasa. Tapi Tuhan tarik satu nikmat dia, iaitu saraf dia terganggu sikit, lidah dia makan tak rasa apa. Hari pertama dia makan tu, dia balik, dia cuba makan tu, dia buang makanan dia sebab dia frah, dia menangis. Satu benda nampak simple, tapi nikmat Allah tarik. Dia makan tu, dia telan aja. Dia telan aja. Dia tak ada rasa manis, tak ada rasa masam, tak ada rasa masin, tahu-tahu dah sakit perut, mungkin pedas. Bayangkan Tuhan tarik rasa tu. Bayangkan kan, macam biawak kan, saya tak tahulah biawak tu rasa ke tak rasa. Jangan tak pernah lah tanya biawak, kau rasa tak rasa kan, tuan-tuan. Woi, pedas lah biawak tu kata kan. Dalam cerita rakyat mungkin ada lah, tapi makna kata bayang keadaan yang macam tu. Tu sebab pentingnya kita ni dalam kehidupan kita bekerja ni sebenarnya kena jaga aspek keselamatan dan kesihatan ni. Macam saya pun dah dipesan, siapa cakap penceramah ni selamat semua, tak, datangnya kena escort, nak parking pun siap alih kangkun kan, dijemput, dijaga tadi, diiring. Bukan main lagi. Ada rupanya keselamatannya terganggu selepas daripada ceramah, iaitu adanya jamuan yang bukan-bukan kepada dia. Saya yakin dekat dom yang belum berbuka tu untuk saya rasa lah, ya ke tidak tu? Betul tak Cik Zaid? Ya, nampak jadi duduk aja jangan usik makanan tu. Macam tu. Tak adalah gurau je, gurau. Tak, bayangkan rupa-rupanya bab makanan pun mustahak kan. Orang cakap saya dah kena kontrol berat badan saya, dan ayat biasa, yang ayat yang menjahanamkan orang kita ni, tak apa, tinggi, orang tak perasan. Ayat tu lah yang banyak merosakkan diet seseorang. Kita kena support bila orang nak kontrol makan, ya. Jadi saya minta maaf, lepas ni saya takkan makan selepas ada program ni, ya. Jadi tolong hormat. Tapi kalau dah Cik Zaid dan pihak pengurusan berkeras, saya akur. Macam tu lah kan. Jadi tak adalah. Betul, sebenarnya itu ayat dia. Kalau ikutkan tinggi saya 183 cm, saya kena, berat yang ideal untuk saya adalah 80 sebenarnya, 80 ke 85. So jauh lagi kan. Ini semua salah PKP. Sebanyak orang perempuan masuk grup masak apa pun tak jadi. Macam-macam benda ni masak kan, segala binatang ni masak kan. Semua nak dicubanya kan. Jadi kita sebagai seorang suami menghormati perasaan isteri kita. Kita kena jamah, jangan tinggal sikit pun. Dan saya telah berjaya membadakkan diri. Ceramah pun online ya, ceramah. Masa tu saya berjaya mencecah 120 kilo. Apa kau tepuk? Kau sini aku ke apa tu? Itu juga tindakan yang paling tak selamat tau. Saya kurangkan 110, saya kurangkan 110, dan yang terbaru ni 102. Saya itu dah cecah dah 93. Dah cecah 93, 13 je lagi. Tapi disebabkan hari raya korban pada tahun lepas, dia kata ada cheat day. Daripada cheat day dia jadi cheat week, dari cheat week jadi cheat month, sudahnya jadi cheat month kan. Bayangkan, kena kontrol makan. Sebab apa? Untuk keselamatan. Sebab apa? Dari segi kerja pun tak produktif bila badan kita apa. Saya agak cemburu bila melihat ketua jabatan HR, puan, macam mana puan boleh jaga, puan HR kan, macam mana puan boleh jaga badan macam tu? Puan berdiri kat depan tadi okey je, saya berdiri depan tertutup tulisan semua kan. Kita orang berdiri itu fikir macam tu je kan? Jadi kena kontrol. Rupa-rupanya bila tanya pakar pemakanan, saya jumpa doktor kata memang bila once you dah masuk usia 40, memang body you dah mula, metabolism badan you dah kurang, you kena usaha untuk kurus. Saya itu TV Hijrah bayar 12 sesi dekat gymnasium, pergi bayar kan. Rupa-rupanya memang dahsyat. Dia punya pantang larang dia. Pagi saya makan salad dengan apple hijau racik-racik, dah packing saya siap.
salad apple hijau, supaya salad tu taklah pahit payau kita makan dengan masam-masam dengan apple. Buat macam tu. Makan pagi, minum air masak. Kan? Macam ni lah. Tu sebab dia orang siapkan ni je untuk penceramah. Cawan pun tak ada. Sebab ini adalah merupakan langkah keselamatan sebenarnya. Sebab letak cawan tak selamat kan. Jadi macam tu lah. Dan dah saya saja je. Pagi macam tu. Pagi minum air masak dengan tadi yang salad dengan apple hijau tadi. Packing. Kita dah potong-potong, kita packing kan. Pukul 10 makan pisang 2 biji. Bukan 2 tandan tau, 2 biji. 2 tandan tu dah konan boruk tu kan, dia 2 biji. Kemudian pukul tengah hari, pukul 12 sampai pukul 2 masuk gym. Saya masuk gym masa tu. Masa ni lah, ni masa paling sesuai. Waktu orang tengah beri pergi makan tu, kita pergi gym. Workout. Dan memang instructor tu tanya, tadi makan apa? Jangan tipu. Sebab kalau tipu, memang akan keluar balik makanan yang kita makan tadi. Kerja ni tak ada berat, bukan kau berat yang apa tu lagi. Baru pegang besi tu, duduk ni, tahan, berdiri, tahan, ke bawah, naik. Ya Allah. Lepas tu dia suruh lari sikit. Lepas tu suruh ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu je. Bila buat rapidly kita ulang. Saya keluar daripada gym tu macam pantang bersalin. Betul. Azab betul rupanya pergi gym ni. Nak pergi ke bilik air tu, ya Allah, kenapalah aku buat benda ni semua. Betul. Barulah saya tahu berapa gila kalau kita tak biasa exercise, tiba-tiba exercise, memang terperanjat badan kita. Terasa macam badan ni maki hamun kita tu. Itulah. Membutuh bentar darah. Dia kan. Dia macam tu lah ayat kan. Lepas masuk hari kedua, hari ketiga dah okey. Dan memang tak sampai 2 minggu kalau kita terus, walaupun tak buat gym tadi, kita kontrol makan kita, tak sampai 2 minggu kita boleh kurangkan berat badan kita. Kita boleh pakai baju-baju lama kita. Baju saya triple XL dah mula jadi double XL. Sini target XL sekarang ni. Cuba lepas tu pukul 2 sampai pukul 5 kita dah mula loading, boleh makan. Tapi makan ayam atau ikan atau daging yang dibakar sahaja. Bakar dengan minyak zaitun kalau boleh, olive oil. Kalau boleh ikan salmon, tu paling baik sekali. Dan pukul 5 ke atas, kalau masih lagi lapar, makan buah yang dapat lepas ceramah. Biasanya macam tu lah. Kadang dia tak ada idea lain, memang bagi buah je kan. Tapi hari ni tak apa. Tadi dah dapat, dah tak dapat dah lah. Ada lagi? Okay. Kan, tentu lah. Tapi memang saya cerita dengan mak saya, mak, pagi kena makan macam ni, pukul 10 makan macam ni, macam ni. Mak saya cakap apa? Kau berhentilah jadi orang. Itulah antara ayat-ayat yang sangat membina. Saya seorang yang patuh pada ibu saya. Dan lepas pada tu saya banyak ikut nasihat mak saya daripada ikut diet tu lah. Tapi memang betul, sebenarnya memang 2 minggu je. Nasi, gula, susu, tepung kena jaga. 4 benda putih ni. Nasi, gula, susu, tepung. Kontrol 4 ni, kita stop benda ni, insyaAllah 2 minggu cepat turun berat badan. Saya last makan nasi pagi tadi. Mana saya belum start lagi lah. Macam tu lah. Kontrol urusan emosi. Tarik nafas. Keselamatan, kesihatan kena jaga. Buat kerja sampai tengah malam, tak tidur. Lepas tu budaya kita pula, duduk pula dekat rumah, tengok TV sampai terlelap. Tak sihat budaya tu. Postur badan kita kan. Tu sebabnya balik perlu tu bantal tu semua tu ada sebab dia jual bantal mahal tu, ada sebab kan, supaya kita punya tidur, postur badan kita kena jaga. Saya naik kereta, ya Allah Akbar, saya kadang tak sedar saya berada di mana. Bayangkan sebelum saya sampai di sini, saya pukul 9.30 sampai 10.30 pagi tadi ceramah di Slim River. Aku suka tengok muka kau terperanjat. Aku suka tengok. Betul. Itulah kerjanya hari-hari. Dan saya pernah ceramah tu malam tu dekat Kuala Ketil, Baling. Habis pukul 10.30, esok pagi tu Kuantan. Saya punya marah KPA. Saya ingat aku naik helikopter ke apa. Tengoklah jadual tu betul-betul. Esok pagi tu Kuantan.
pukul 9, bayangkan sampai masa malam lepas Kuala Ketil tu drive ikut jalan Kuala Kangsar, Greek apa semua tu, sampai di Kuantan, alhamdulillah azan subuh, sampai dekat Hotel Zenith, hotel mahal, tidur 2 jam pengguna sebab pukul 9 dah kena ceramah balik dekat UMP Pahang Gambang. 9 sampai pukul 11, makan-makan tengah hari petang pukul 2 sampai pukul 4 dekat Kuantan Port. Malam tu melimau. Betul, saya pernah tu. Jangan cakap apa, keselamatan penting. Ni saya ni yang paling selalu kena ni. Dia selalu banyak bercakap, selalu kena jaga suara. Keselamatan, kalau tidak, saya pernah ceramah, apakah pada hari ni kita ada ceramah juga, sebab dah orang booking kita setahun. Ni booking berapa lama kan? Betul, ni first time saya datang ke Agrobank. Saya Agrobank tak nak panggil saya. Bank-bank lain dah banyak dah panggil. Agrobank baru ni lah panggil. Bukan hanya dia dah berapa tahun tak buat Osh Day ni, memang tak panggil aku salahnya. Itulah cerita dia. Cakap je nak tajuk apa, nak buat team building, nak buat apa, cakap, tak ada masalah. Samsul debat datang. Cuma ialah kita ni nak beria sangat pun, bak kata orang, nasi tak dingin periuk tak retak kan. Orang tak ingin, kita pun tak nak. Macam tu lah. Tunggu orang naik motor terserbu masuk, barulah nak panggil Samsul debat. Bayangkan, nak benda-benda pelik pun panggil Samsul debat. Tapi saya suka datang kemari, seronok. Sebab jarang dapat peluang ceramah dekat tempat makan. Ini first time. Sebab mencabar sungguh lah, kalau katakan. Iya. Itu sebabnya orang Negeri Sembilan ni kena hati-hati. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Dengar sampai habis apa dia cakap, jangan tepuk tangan dulu. Kadang-kadang maksudnya berbeza daripada apa yang kita fahami, tahu. Macam tu lah. Memang ya. Itu sebabnya dalam bab keselamatan, kesihatan, memang nak tak nak kena jaga. Cuma kita tengok pergaulan kita tadi, perhubungan kita dengan Tuhan, kita sesama manusia kena jaga. Ni satu perkara saya nak beritahu, ikhtilat, saya selalu beritahu, jaga kat pejabat ni. Isteri orang, suami orang, jaga. Saya dah cek dah, banyak bank terbabit kecuali Agrobank. Aku sindir tu, kau jangan tepuk tangan, aku sindir tu. Jaga, betul. Tu sebabnya kan baru-baru ni dah dikuat-kuasakan, tidak boleh lagi hantar mesej kan, perkomunikasi dengan panggil honey, dear, link, B, baby. Tolonglah sayang, tolong sayang, alah sayang. Jangan. Cuba kau cakap tu depan suami dia, cuba cakap. Ataupun cuba cakap depan isteri kawan. Tengok, isteri dia faham lah. Cuba tengok. Memang faham yang kau nampak dekat depan kau tu, dia faham. Kau tunggu dia sampai di rumah nanti, faham ke tak faham. Betul, saya beritahu tuan-tuan dan puan sekalian, baru-baru ni ada juga kes, dia sampai hantar mesej, oh suami you tak ada je, malam ni bolehlah kita tidur sama. Ada hantar mesej macam tu. Sangat, mana ada suami, mana ada isteri yang boleh terima pasangan dia dapat mesej macam tu. Tu sebab saya pesan, terutamanya orang perempuan, kena jawab. Jangan biarkan mesej-mesej macam tu tergantung. Kita mungkin tak nak jawab sebab dia tu pangkat dia tinggi, dia bos kita. Kita kena jawab, itu hak kita, kita kena jawab sebagai pekerja, kena jawab. Minta tolong tuan ni, minta tolong sangat, boleh tak jangan hantar mesej macam ni. Kena. Sukalah tengok body you hari ni, you pakai baju ni kena sangat, rasa geram nak peluk je. Jangan. Ayat ni tuan-tuan dan puan sekalian, ada pasangan suami isteri yang suaminya terjumpa mesej tu, dan bila isteri tak jawab, suami beranggapan seolah-olah isteri tu bersetuju. Contoh kan, pergi kursus apa, bilik clear tak, boleh tak nak datang, kita senyap tak balas, mungkin agaknya datang terus kot, agaknya mungkin pergi macam tu. Benda ni dari keselamatan pekerjaan terbabit. Tiba-tiba dah dalam buntil dah bos tu, dah dalam guni, dah kena belasah dengan kawan-kawan suami dia.
Betul. Dia rasa benda tu bergurau. Belum cerita lagi hantar video lucah, hantar gambar-gambar tak senonoh. Contoh. Jangan buat benda macam tu. Jangan. Ada satu suami ni jumpa macam-macam. Ada satu kes ni, suami jumpa. Boleh bergaduh dalam pasangan yang bergaduh sebab mesej ni, boleh membawa pada perceraian. Betul? Itu sebabnya benda tu serius. Nampak tak? Kena jaga. Ikhtilat ni juga menyumbang pada keselamatan dan juga kesihatan sebenarnya. Kemudian bila berlaku masalah dalam rumah tangga, itu sebab cerita juga masalah rumah tangga, membawa kepada prestasi kerja. Nampak tak? Benda yang sepatutnya kena hati-hati. Banyak otak dah tak center, otak dah mula banyak masalah, mula dah figure tu pun dah salah masuk, dan benda tu mengakibatkan salah bayar dan sebagainya, kan? Payment yang problem, kemudian ada masalah isu-isu teknikal yang berlaku, menyebabkan keselamatan kita juga terganggu dari segi prosedur dan sebagainya. Benda ni kena jaga. Itu sebabnya dalam bekerja satu lagi, hati-hati juga kejujuran yang perlu kita jaga. Jujur, ikut prosedur kerja. Ada sebab mesti lepas pertama, lepas kedua buat ni. Macam ni lah, urusan pembayaran ada checker maker. Ada sebab dia buat sistem tu. Kenapa? Sebab nak make sure supaya tidak ada unsur-unsur sabotaj, pecah amanah dan sebagainya. Usaha dibuat untuk menyelesaikan masalah tu. Macam handphone lah. Handphone. Kenapa kita tak bagi budak-budak bawa handphone pergi sekolah? Saya tanya kan. Belajar sekolah kan. Pada saya lah, contoh. Katalah ada menteri ni mengumumkan mulai tahun 2024 kita akan benarkan pelajar bawa telefon bimbit pergi ke sekolah. Saya nak tanya, berapa ramai yang setuju? Pelajar sekolah rendah ni, bukan sekolah menengah, daripada sekolah rendah dah dibenarkan bawa telefon bimbit pergi ke sekolah. Saya nak tanya, berapa ramai yang setuju? Angkat tangan. Berapa ramai yang tak setuju? Angkat tangan. Tak setuju. Okay. Tapi saya boleh ubah keputusan tu jadi setuju. Macam mana caranya? Di Australia, rupa-rupanya ada satu sejenis telefon jenama Firefly. Dekat Malaysia jadi kapal terbang. Dekat sana dia jenama telefon tu Firefly. Dekat phone tu, dia cuma ada beberapa button ni. Satu button gambar kepala lelaki, satu button gambar kepala perempuan. Bawah tu ada dial dan bawah tu ada teks untuk mesej. Untuk type, ada huruf lah. Jadi, rupanya kepala lelaki tu akan dia install bapak dia. Manakala yang gambar perempuan tu mak dia. Dan tak ada nombor lain dalam tu. Dia hanya boleh call mak atau ayah dia. Dan mesej pun hanya boleh mesej mak atau ayah dia saja. Saya nak tanya, setuju tak kalau telefon macam tu bawa ke sekolah? Tengok, bukan susah nak ubah pendidikan korang. Macam tu je cerita dia. Maknanya disesuaikan dengan keadaan. Macam tu jugalah dengan hari tu PDPR. PDPR tiba-tiba isu masalah pelajar-pelajar kita, ramai yang tutup line lah, apalah itulah. Kalaulah saya merupakan menteri pelajaran, dengan ini saya umumkan mulai tahun 2024 bermula Januari, kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks seluruh negara, yang mana kita akan gantikan dengan skim pinjaman tablet. Yang mana tablet tu, di belakang tablet tu ada tulis hak milik kerajaan. Dan kemudian dalam setiap tablet itu akan siap install buku teks yang terbabit dengan setiap subjek. Dan guru-guru boleh daripada masa ke semasa update dari segi latihan. Jadi dia boleh beritahu kelas, jangan lupa buat latihan dalam folder nombor 3 sebelum tengah malam ni, email dekat cikgu. Dan saya juga mengarahkan Kementerian Penerangan berbincang dengan Sonjaya Komunikasi Multimedia untuk bincang bagaimana sebelum Jun tahun 2024 kita selesaikan masalah wifi percuma seluruh Malaysia, di kampung-kampung dan di bandar-bandar. Baru betul jadi menteri cerdik macam tu. Ini bengkok-bengkok badan budak kita tak selamat, bawa buku teks berkilo-kilo setiap hari. Kan, terseret ni, berat lah ambil ni. Tu belum cerita lagi mak dia bagi apa? Bagi lem sheng tu lagi. Bawa bekal pergi sekolah kan, peha kambing membawa. Betul tak? Makanan lagi, botol air lagi, bawa botol 7up yang baru pakai tali tu. Betul, ni cerita betul kan? Iya, betul. Itulah sepatutnya.
Dan untuk makluman semua, cerita tentang gaji minimum 1,500 ni cerita 20 tahun lepas. Gaji minimum sekarang sepatutnya 5,000 gaji minimum. Saya tak ada masalah kalau video saya ni ditularkan. Tak ada masalah. Tak adalah, ni cerita. Jadi tu sebab saya kata tadi, maknanya benda ni semua untuk keselamatan dan kesihatan. Kenapa masyarakat ni? Saya tanya orang berniaga. Orang berniaga pun cerita, sekarang ni teruk barang mahal. Lepas tu nak jual mahal tak boleh. Maka berdoin-doin nak datang ke Agrobank untuk buat pinjaman yang mudah lulus. Bukannya pinjaman apa, bukannya mesra peminjam, tapi mudah lulus. Siapa yang berstatus kontrak pergi dekat cawangan di sini. Yang berstatus tetap pergi dekat cawangan sana, dia boleh uruskan. Kalau boleh jumpa pegawai yang pakai mata yang tu, yang senyum, itu insya-Allah cepat lulus. Buat muka sedih sikit dia akan luluskan. Okey macam tu lah. Sebenarnya tu kadang kan, sebenarnya yang perlu dia educate pada masyarakat kita bukannya tentang loan, tentang apa, tapi pengurusan keuangan hari ni. Berapa ramai anak-anak muda. Sebab apa? Sebab pemahaman ni, konsep tu, sebab ni kesihatan, keselamatan ni semua berkait. Semua berkait. Dia stres sebab dia tak ada duit. Sebab bukan tak ada duit, sebab gagal menguruskan duit. Itu sebenarnya. Dia bukannya sebab dia stres. Stres kena ada. Saya baru ni kena ceramah untuk beberapa mereka terlibat dengan bidang pelaburan kan. Dia kata tajuk ceramah saya tu bahagia tanpa stres. Mana boleh, stres kena ada. Lelaki paling stres bila dia dapat tahu yang dia terlupa tarikh lahir isteri dia. Stres weh. Kau jangan main-main. Kena ingat tu. Tu sebabnya stres kena ada. Disebabkan stres, besok birthday bini aku lah. Dah ada reminder dalam phone. Alamak, nak buat apa ni? Sebab stres lah, dia akan cari jalan kat mana nak cari hadiah-hadiah. Orang perempuan ni, dia bukan pentingkan hadiah yang besar-besar. Walaupun kecil, janji ingat. Itu orang perempuan. Macam Habib Joel kan, dia tak besar sangat, kecil. Matilah nak. Dia punya kocik itu semua kan, tapi harga besar kan. Itulah dia. Tu tak kata tadi, makna kata stres tu kena ada, tapi tekanan yang datang tu perlu diuruskan. Mana ada orang tak ada stres? Orang yang tak ada stres tu menyebabkan orang lain stres. Kat pejabat kita ada seorang, dia tak pernah stres. Memang kita stres tengok dia. Sebab dia tak stres, kerja dia tak buat. Bila dia tak buat kerja, kita kena buat kerja dia. Stres. Dan dia ni disayangi oleh bos dia. Itu masalah dia. Stres betul. Tengok dia macam orang gila kan. Orang gila kan dia tak stres. Dengan tak berbaju, seluar londeh-londeh dia pegang. Dia pergi dekat kita, dekat bus stop tu, dia pandang kita. Kita pun, dia ni nak apa ni? Stres kita. Dia lepaskan seluar dia. Kau lah manusia paling stres. Malam tu tak boleh tidur, tak lalu makan, sebab kau melihat objek makhluk yang paling buruk dalam dunia. Betul? Yang faham-faham, tak faham sudah. Kalau dia tanya, kenapa tak faham? Lembat betul. Jadi itu dia. Stres kena ada, tapi macam mana cara kita nak menangani stres tu? Itu sebabnya salah satunya ilmu. Itu sebabnya ada OSH Day ni. Ilmu datang, semua cerita tentang bagaimana fire prevention tadi kata kan. Dia dah biasa main dengan api tu. Orang yang tadi apa? Spice apa nama tadi? FPS tak salah tadi kan. Ke arah budaya pencegahan di tempat kerja. Kan? Supaya kita mencegah. Duduk kursi yang macam mana yang sepatutnya kita kena duduk. Ya, macam mana? Suasana sekarang tak ada lagi dah meja panjang-panjang yang berbucu-bucu nak lawa-lawa sangat, tapi berbahaya. Asal jalan ni lepas 10 tahun tempang dah semua. Luka-luka dah. Urat-urat putus dan sebagainya. Ya, kan? Tempat solat pun nak kena buat kat yang selesa. Betul tak? Tetapi tempat solat ni dah cerita dah. Waktu bila nak solat? Pukul berapa nak solat? Tu belum cerita lagi. Dialah satu-satunya yang masuk syurga kat Agrobank. Sebab dia tak pernah tinggal solat sunat duha ni. Terus orang tu pula. Dah orang tanya, apa hukumnya solat duha pada waktu pejabat? Jadi tak pernah pula orang tanya apa hukum solat duha
luar waktu pejabat. Tak adalah orang tanya. Pukul 6 petang kan buat solat sunat duha. Itu dah maghrib dah bang, kan? Jadi simple aja. Kalaulah ketua jabatan, ketua departmen, bos mengizinkan, pergi. Tapi kalau bos tak izinkan, jangan pergi. Sebab yang wajibnya adalah tugas kita, amanah kita tu yang wajib. Bukannya solat tu tadi, sebab tu solat sunat duha. Kan? Tapi kalau paling baik sekali, sebaik-baik solat sunat duha, kalau semain sunat duha ambil 5 minit waktu kerja, balik pun lewat 5 minit. Macam tu, ganti balik. Tu belum cerita solat sunat duha, mana nangis doa. Ya Allah, aku nak mati sangat dah ke agrobang ni, ya Allah, bagilah kekuatan padaku, ya Allah. Orang cari dia kat pejabat, dia tak ada ni. Macam mana nak selamat dunia akhirat? Amanah dunia pun tak jaga. Tu belum cerita lagi bawa anak kat pejabat, duduk dan diam, jangan kacau mama. Betul. Nah, ambil kertas orang selai, kertas agrobang punya. Bagi pen, agrobang punya. Yang best tu, jangan kacau mama. Kel. Kampung Jasin cerita mama. Neneknya pun dengar, muntah. Tak apa, tak kisahlah, janji ada gelaran kan. Itu cerita. Benda tu nampak kecil, tapi keselamatan akhirat tak ada. Nampak tak? Budaya kerja yang sihat, kan? Macam mana? Jangan menangguh-nangguh kerja. Dia kan ada 4 jenis pekerja dalam dunia ni. Pertama, nama dia administrator. Sangat mentadbir. Datang on time, balik pun on time. Meja dia kemas. Dia tak suka tangguh-tangguh kerja. Dan dia adalah orang yang paling awal berada di mesin pancikat. Dan dia siap boleh sound orang lain. Beratur beratur. Dia boleh sound orang lain. Tanpa sedar, untuk datang awal ke mesin pancikat tu, saya tak pernah tengok sepanjang hayat saya orang pergi mesin pancikat 5 minit lebih awal, bawa file sambil siapkan kerja ke depan mesin pancikat tu. Jangan bohong. Tanpa sedar, ambil hak bekerja tu untuk tunggu mesin pancikat supaya dapat hole in one. 5 balik gua apa? 4.30 chat dulu. Terus dia yang pertama. Oh, dah tak ada dah sotong gurita tu, dah tak ada dah kan? Sotong gurita. Tapi yang tu paling bagus sekali. Sebab dia mesra alam. Siapa lagi weh? Siapa lagi? Masa datang pagi kan? Siapa lagi? Confirm siapa lagi? Dia datang. Itu yang banyak keadaan roh dah sampai, jasad belum tiba. Macam tu lah. Tu yang dia pakai thumbprint sekarang ni. Sekarang dia pakai kad kad ni pun dia boleh tanggalkan pas kat orang. Yang pakai cap jari ni pun ada yang sanggup ambil pisau, ambil ni kulit dia ni, letak dekat eraser tu, kat pemadam tu, minta kawan tolong touchkan. Sanggup buat. Lepas sebulan ibu jari dia tumbuh bulu. Bayangkan, sanggup buat. Pertama, administrator, datang on time, balik on time. Dia tak suka tangguh kerja sebab dia tak suka meja dia tak clear. Laci pertama dia simpan apa, drawer kedua simpan apa, frame atas meja disusun lah mana, tempat pen dia semua ada, tempat bekal ni mana, siapa usik frame gambar dia tahu, siapa usik barang aku tu, dia tahu. Kategori kedua, pekerja kedua, nama dia performers. Memang kerja memang gila bab satu betul. Gila babi lah, aku tak faham. Hanya pula bab satu. Aku ni nak jaga bahasa aku ni kat agrobang kau. Memang kerja gila-gila ni. Dia datang kalau lewat pun, kalau pagi kan kena masuk pukul 8.30. Dia mungkin lewat sikit 8.35, 8.45, tapi bos tak kisah sangat sebab dia ni balik lewat. Meja bos sepah ni. Dia ni jenis kerja deadline. Bos memang sayang dia. Kita kalau jumpa dia botol rabur macam mana? Wait, mana file aku bagi kau tu kat kaki tu. Yang tu. Dia tahu yang mana. Ini performance nama dia. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan. Meniaga je kerja kat pejabat. Aduh. Bila saya sebut ada yang gelak, maknanya wujud. Jangan tunjuk. Kau tak payah. Saya tahu golongan itu wujud.
Orang ni payah nak jumpa di pejabat kadang-kadang. Nak jumpa dia di sini. Aku kalau boleh tak nak kaya seseorang. Biar kita kaya sedang sesama. Hakikatnya dia tak kaya-kaya lagi. Dan kategori yang keempat, pekerja yang keempat yang tak kurang popularnya iaitu follower. Kau pergi tak ceramah Samsul Bakso? Kalau pergi sesama tau. Kalau tak pergi sesama. Ada orang macam tu. Pernah tak you all pergi kursus yang 3 hari 2 malam? Pernah tak pernah pergi? Pernah tak 3 hari 2 malam? Hari ketiga habis pukul berapa? Half day kan? Soalan dia akan berbual sama dia. Kau balik office balik tak? Jangan balik Kan aku balik rumah, kau balik office pula. Jangan tak balik sesama. Itu memang biasa. Itu sebab dah dikaji dah. Itu sebab kena tengok keadaan kita. Sebaik-baiknya semua tu kena ada. Tetapi yang paling bagus sekali perform. Betul? Jujur. Amanah kena jaga. Jangan langgar amanah. Kadang-kadang kita nampak ada klien datangan kita pula minta dengan dia. Nak pula contoh hari raya Cina. Tak ada limau ke tahu ni? Apa masalah kau nak minta limau kat dia? Kalau dia tak ada kepentingan, dia takkan bagi limau tu kat kita tau. Tak usah. Bawa bakul berisi limau sangat berat payah nak jeng-jeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah diri kita. Jaga unsur-unsur integriti ni. Betul. Mati kena baham harimau. Steady lah. Macam mana dia mati dia kena baham harimau? Juga besar ke harimau tu? Besar jugalah. Macam tu. Kena gigit anjing melumpuh-melumpuh langsung mati benda je. Jaga. Amanah kena jaga. Jangan tipu. Jangan tipu klaim. Dah kelayakan kita banyak tu je lah. Macam you all pergi kursus kan, penginapan tak sediakan, kita kena ambil. Kelayakan kita ada kan. Macam saya lah kerja kerajaan, saya dulu dah pension, tunjuk kad pesara dapat 10%. Tapi bukan semua hotel dapat diskaun. Oyo dapatlah. Hotel nama mahal tu tak dapat. Minta maaf lah ustaz kita hotel tu tak terima tu. Bayangkanlah. Nampak tak? Jangan tipu klaim-klaim tak menambah pendapatan, hanya cover sebahagian daripada expenses kita je. Jangan tipu. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Kita kena sama-sama jaga organisasi kita ni. Jangan pula kita yang bocorkan maklumat pada orang luar, burukkan organisasi kita. Jangan. Bangga, Agrobank dengar tak bagus. Memang pun. Dia selagi bos yang tu ada lagi, memang teruk. Jangan. Kena jaga. Ini tempat kita cari rezeki. Biar orang pandang tinggi pada Agrobank. Kita nampak tadi dengan semangat MC Agrobankers. Tu dia dengar tadi. Aku tepuk sini. Aku terasa macam aku bersebahagian pada Agrobank. Betul. Dia bagi penjenamaan semula nama Agro. Tahu? Macam nama band. Kau tidak dulu nama apa? Kau pun tak nak sebut nama tu. Agro. Betul tak? Barulah bangga Agro. Tengok naik motor pun tunjuk. Nampak tu? Bangga. Organisasi kita kena bangga. Tempat kita cari rezeki kena bangga. Aku rasa cantik building pula dah. Betul lah kan? Kerja mana? Agrobank je. Apa je. Kita kena bersatu hati. Nampak tak? Betul tak? Punya seronok kan baru ni. Yes! Pilihan raya cuti umum. Tapi kerja KL. Salah tu. Kan? Tak apalah. Yang penting sekali kita dalam hati kita ni, jaga organisasi kita. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Jaga organisasi kita. Faham? Orang cakap lah ceramah dekat kafeteria apa benda. Biar orang cakap. Saya tadi
Kalau Tuan Zahid tak beritahu, aku pun tak tahu ni kafe. Dia yang bocor rahsia tadi. Sebenarnya ni kafe sebenarnya. Maknanya nama ni kena tukar. Dewan Serbaguna. MPH, Multi Purpose Hall. Oh, betul tak? Ya, betul. Iya, bayangkan dia letak dengan LED, lepas tu dengan kan, kalau tak cerita orang tak tahu. Cantik no. Tu juga pahal dia orang dengan camah boleh pula duduk sending-sending macam ni. Tengok elok nak berbaris tu peranan dia apa tapi tu saya tanya. Saya tanya tadi. Semua macam ni macam tu kan. Macam tunggu turn nak berceramah pula ke apa macam tu. Kan. Itu saya kata tadi. Jaga organisasi kita. Jangan kita buruk organisasi kita. Banyak organisasi jatuh sebabkan dia sendiri memburukkan. Bukan orang luar. Orang dalam sendiri. Oh tak boleh pakai lah, department ni tak bagus. Jangan backing. Jadi bos pun sama. Bos jangan jatuhkan nama baik staff depan kita punya klien. Jangan. Nak balon dalam mesyuarat organisasi tak apa, mesyuarat pengurusan tak apa. Kenapa you macam ni? Kenapa slow sangat? Apa sah ni? Kenapa teruk sangat? Ni kenapa? Kita punya bulan ni kenapa income kita macam teruk sangat? Asal kita ni profit ni habis jatuh ni. Apa hal? Boleh marah. Tapi depan klien kita, saya tengok kita punya mungkin staff you all ni mungkin kurang produktif. Please, jangan tuduh staff saya tak produktif. Staff saya dah over produktif. Malahan saya berani cakap tidak ada manusia yang sehebat staff-staff saya dalam menjalankan tugas. Mesyuarat pengurusan, balon yang sampai dia duduk bawah meja pun tak apa. Balon tu cukup. Sebab tu dalaman kita, tak apa. Macam tu kat suami isteri. Nak marah isteri jangan depan public. Isteri nak marah suami jangan depan public. Dekat rumah sampai bawah katil suami dia dah tak apa. Faham? Jaga maruah. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Buang perasaan-perasaan tak baik yang boleh menjahanamkan, yang boleh merosakkan keselamatan dalam pejabat kita. Pertama, buang perasaan tamak. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham perempuan? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Tak, benda-benda baik share. Contoh macam ada makanan tak boleh habis, share dengan kawan-kawan. Ada benda baik, maklumat yang baik, share. Itu maksud saya. Jangan sangka buruk. Kau mata kau pun tahu. Cuba sangka baik. Tengok abang-abang bomba tu relax. Sangka baik je. Betul kan? Saya tahu kenapa mereka bersorak pada abang bomba tadi. Mereka masih lagi terbawa-bawa dengan parakan bomba masa hari kebangsaan yang pegang apa tu kan. Inilah abang-abang yang menyelamatkan banyak nyawa tau. You all nak faham, you tengok tak lama akan keluar program drama terbaru 999 yang dilakukan oleh abang-abang bomba yang menyelamatkan banyak. Bayangkanlah, ular tu dah telan orang tu separuh, cepat keluarkan. Dah dengan kepala dah keluarkan. Bukan abang bombanya kerja tu. Betul. Buang tamak. Kedua, jangan sombong-sombong. Nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan apa? Jawatan kita semua pinjaman. Pinjaman semua. Samsul buat penceramah, pinjaman. Tu yang isteri saya marah. Ceramah je kerja abang. Saya abang ceramah yang berapa tahun je lagi. Besok bila abang dah duduk rumah jangan kau muntah tengok muka abang sudah. Sementara orang panggil ceramah ni datang lah. Bayangkan nak nunggu Agrobank panggil daripada start saya ceramah. Bayangkan kalau ikutkan daripada 2005 saya start ceramah. Bayangkan 20 tahun masa diambil. Kalau lagi 20 tahun lagi tak tahu aku masih ada nyawa lagi ke tidak untuk dipanggil sekali lagi. Contoh lagi ni. Itu sebabnya saya cakap kita jangan sombong. Penyanyi itu hebat macam mana pun akhirnya masuk Gegar Vaganza minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Pelakon dulu watak utama, hero jadi tukang kebun. Hari ni dulu jadi heroin kau, contoh keluar dalam majalah URTV muka depan, contoh posing. Tiba-tiba watak bibi, siap cakap Indon lagi. Nak cakap apa? Masa berlalu. Nak sombong dengan apa? Dulu tengok rumah, besar betul rumah ni. Aku kalau ada duit aku nak buat rumah macam ni. Hari ni kau tak peduli dah rumah tu.
Berlambak lagi rumah yang lagi lawa, lagi mahal, lagi gah lagi. Tak ada masalah pun hari ni. Tu dia. Beli kereta baru. Berapa lama rasa baru? Nak sombong sangat? Berapa lama rasa baru? Bayaran kali pertama dah bosan. Benar. Tu sebab dulu kan ingat tak masa beli, saya ingat saya beli kereta kancil pertama, saya beli kereta kancil dulu. Masa bayar kali pertama, saya memang geram. Dulu kan mana ada bayar online. Semua kena beratur kat bank, isi borang, tulis nombor plate kereta. Kalau ingat nombor akaun tulis tak, biar kosong je. Lepas tu 5, 3, 4, 1 counter 2. Pergilah aku kat bank ni, bayar dah settle. Tu sebab saya tak suka, saya akan panjangkan urusan saya. Tolong semak berapa bulan lagi tinggal bayaran kali pertama. Dia pun pandang yang aku atas bawah betul ke tak betul dia ni kata. Dulu lawa-lawa jaga kat kaunter tu. Wah, lepas tu masa saya pergi beberapa tahun lepas dah tak berapa lawa sebab orang yang sama masih jaga kaunter tu. Catulah. Lepas tu dia buat rebranding. Saya tak sebut bank mana. Dia buat rebranding apa semua. Okeylah kan. Iya. Macam tu lah. Kita pun kat rumah kena buat rebranding. Kau jangan ambil gengan tau. Suami balik tu, selamat datang ke rumah kita. Rebranding kan. Barulah semangat. Selamat rumah tangga kau. Iya. Dia cakap betul. Kak pejabat bukan main lagi. Selamat datang encik. Tak ada masalah. Ya. Saya cuba. Bukan main lagi kau ya. Dekat bank macam tu. Kan? Tapi dekat rumah pahal. Jangan sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dekat pejabat-pejabat ni jangan dengki. Tak selamat. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Dia teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je tak puas hati dengan orang. Simple je. Menurut Ustaz Syed Abdul Kadir Jofri, kalau ada orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dengar-dengar dia dapat pergi haji tu ni. Jangan dengar agak. Dia tak rasa apa. Dengar-dengar dia naik pangkat. Yalah, bukan dia seorang kan, ada 2-3 orang lagi dapat. Dia dengar anak dia dapat semua A. Betul lah, dengar semalam putusan semalam 20,000 orang kan dapat semua A ni. Bukan seorang kan. Macam tu je. Dia sepatutnya rasa apa? Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu. Ya ke? Ya Allah, tak sabar nak jumpa dia. Macam tu. Dengar dia dapat pergi haji tu, dia tak mana kabel pakainya kau tak tahu ke? Confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak pernah dia curi duit tu. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak pernah jilatnya bos tu. Dengar-dengar dia dapat semuanya macam mana ada seorang pandai. Sepatutnya dengar bos dia dapat pergi haji tu ni, ya Allah aku nak jumpa dia, minta tolong doa. Bos nanti doakan saya tu, saya pun nak juga pergi haji, insya-Allah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana? Tapi siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa haram lintang boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi gitu. Mati hidup. Belum mati balik. 3 kali. Jangan dengki dengan orang, jangan. Iya. Nampak orang tu, kenapa husband ni tak handsome? Jangan macam tu. Wih, tu bini dia ke mak dia tu? Ya Allah, jangan. Tak baik. Bukan husband ni merayau. La ilaha illallah. Cuba cakap benda-benda baik. Dan nampak, suami dia tak tua sangat. Jangan je nak kahwin dengan orang tu. Suami umur 85, isteri umur 35. Lah, terangkat kening. Cuba cakap, alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Macam tu. Ini dah mana pertama mati tu. Cuba cakap yang baik-baik. Kan? Cuba tanya budak perempuan tu, apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap nampak? Rupanya suami saya ni pandai gurau. Kita makan suap tau, cuma kadang salah sikit. Kenapa pula? Abang itu telinga. Bayangkan dia tak pasal. Contohnya doakan baik-baik. Betul kan? Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah dia pokak, tak terang nak balas apa. Contoh. Doakan baik-baik kebahagiaan orang lain. Kemudian apa?
percaya pada hikmah. Kita bekerja, kerja sungguh-sungguh. Jangan fikir aku ni tak naik pangkat lah. Ada tu wakil-wakil syaitan yang rajim kat pejabat ada. Kau kerja lah macam mana pun weh. Selagi dia jadi bos kita, engkau takkan naik apa-apa. Ada tak suara macam tu? Ada. Kerja je rajin-rajin. Ada hikmah. Mungkin Tuhan tak bagi naik pangkat, Tuhan bagi anak-anak yang baik. Tuhan bagi anak kita sampai, Mama tak sihat Mama dah makan ubat ke belum? Allah baiknya anak. Sejuk apa? Sejuk hati, bukan sejuk perut. Sejuk perut ni kombong kak tu. Kan kalau nampak anak, ya Allah anak mama kan macam tu. Ada anak mama? Tak ada. Betul tak? Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, Tuhan bagi isteri yang baik. Isteri yang walaupun penat kerja bank, balik tetap melayan suami dengan first class. Senia kat depan pintu. Suami naik motor terlajak sampai ke parit. Salah rumah aku ni ke? Nampak? Ataupun dapat suami yang penyayang. No, kita tak naik pangkat, dapat suami penyayang. Suami balik, sayang, abang balik ni sayang. Sayang, abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka setia abang. Kau tak nak geli-geli lah, kau happy ke tak cakap? Happy. Nampak? Tuhan bagi. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Itu dia. Itu sebab kita akan kerja juga sungguh-sungguh untuk organisasi kita. Sebab kita yakin, kalaupun tak dapat ganjaran pengiktirafan manusia, Tuhan dah readykan yang terbaik untuk kita. Anak-anak semua masuk universiti. Ada orang tu pangkat tinggi, duit banyak, anak bangang melantun-lantun. Ada? Tak ni dah contoh. Tak, baguslah kalau naik pangkat, anak pandai, baguslah. Tapi ada tak? Itu sebab kita kalau boleh belajar bersyukur. Suami balik dia buat surprise. Malam ni tak payah masak. Malam ni kita makan luar. Abang ni rupanya bontang tika depan rumah tu kan. Wah, hajar macam jantan. Betul tak? Iya. Lepas tu apa? Seterusnya apa yang kena ada adalah, yang perlu ada pada diri kita adalah, kita perlu ada satu disebut sebagai bertanggungjawab. Sebelum balik tu, ni bukan kerja aku, tak, kerja kita tutup lampu semua, make sure tak ada benda-benda yang masih lagi on apa semua, tutup. Tutup semua. Tapi jangan dengan sistem penggerak keselamatan bertutup. Tutup semua. Ini bukan kerja aku. Kenapa tak? Itu salah dia. Itu salah dia. Suka menyalahkan orang. Ibarat cerita bangau, bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang kenapa? Ke bawah tak makan. Kenapa ke bawah tak makan? Perut sakit kenapa? Kenapa nasi muntah? KWP basah besar? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Jadi Encik Zahid boleh sampaikan kepada Yang Mulia Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein, kita punya CEO Agrobank, yang staf Agrobank masih ingat lagu tu. Bersungguh dia menjawabnya. Siap kelip-kelip mata, lepas ni apa. Aku saja je test kau tadi. Yang kau beria menjawabnya tu kenapa? Sejak bila hujan turun sebab katak panggil? Ya Allah, beri katak panggil. Tak, sebenarnya lagu tu nak ajar kita jangan menyalahkan orang. Kenapa tak siap kerja ni? Mira? Mana Mira? Amira mana? Tak ada Mira. Atika? Mana Atika? Kenapa tak siap ni Atika? Saya tak tahu tuan. Ini dia yang letak atas meja saya. Tu tanya dia. Dia boleh, saya dia arahkan letak atas meja dia. Siapa yang suruh? Dia yang suruh. Ini salahkan ini. Dalam banyak-banyak binatang tadi, ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Ular kenapa kau nak pakai katak? Ular menjawab, mengulang 3 kali sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan audio di hujungnya dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what?
Orang tak tanya dah. Kenapa kamu tak siap kerja, Atikah? Minta maaf tuan, saya terlalai, terlepas pandang. So sekarang tuan nak saya buat apa? Itu je. Simple, tanggungjawab. Itulah yang lelaki lakukan selama ini. Memang salah I, fine. Dah, diam. Walaupun bukan salah kita, lelaki akan mengaku supaya tak nak memanjangkan perkara. Cukup. Dah. Tapi dah, salah bang. Okay, fine. Orang perempuan tak mahu dia macam tu. Okay, fine, salah I. Tapi tahu kan kenapa I buat benda ni? Dia nak explain juga. Dia nak explain. Itulah dia. Okay, jadi mengaku salah. Seterusnya apa? Respon positif. Nampak artikel penyata tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Mulai beberapa bulan, semua staf hendaklah begini-begini. Semua staf Agrobank tidak dibenarkan begini-begini. Hendaklah macam-macam ni. Kau tengok ada orang marah notis buat. Tak apa-apa, dia tak faham kita ke apa benda ni. Benda ni weh, kau tengok, kau baca. Menyerap je kau tengok tak? Sedangkan benda tu dah dibincang peringkat pengurusan tertinggi. Buat aja. Ada sebab dia suruh benda tu. Yang seorang tu lagi best. Kau orang yang muda ni buatlah. Kak dah nak pencen. Yang seorang tu bilang. Kita pun baca balik. Kalau dia nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada tak? Pernah dengar tak ayat tu? Macam dia dah nak mati sangat. Dah korang lah buat. Akak dah tak ada dah. Dan last kali, ikhlas. Ikhlas dalam bekerja. Buat ni, kita kena ada ni. Kita ada 5S. Dah tak ada 5S dah. Ada EXA sekarang ni. Kita semua ni, semua susun. Kita pun kena pelik. Lagi teruk dari Jepun. Jepun pun tak macam tu tau. 5S ni dia nak memudahkan, dia menyelaraskan. Itu je. Sampai semua benda kau nak tagging apa hal. Ini Swiss lampu perkembangan bona tak tahu Swiss lampu. Yang jaga toilet tu macam ni gambar pakai kod. Apa hal? Tak payah. Cukup kalau tak nama penyelarasan dia pun ada. Kan? Ikhlas je buat ni, mesti ada sebab ni. Kita buat dengan ikhlas. Cuba dulu. Ada kebaikannya. Rupa benda ni akan menyebab. Kemas lagi. Susunan file kita pun jadi kemas. Senang nak structure, senang nak cari balik. Rupanya macam tu. Ada sebab dia. Dan akhirnya kita bekerja ni, kita bukan nak kerja naik pangkat. Percaya cakap saya, yang kerja di Agrobank ni, satu perkara saya nak kena pesan. Pandang mata saya cakap. You all tak akan kaya. Saya nak tengok respon. Bila saya cakap kerja kat Agrobank takkan kaya, saya nak tengok respon. Ada yang jawab, tahu tak cakap? Bukan. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Tiba-tiba Tuan Zahid kata, kira ini saya membawa mandat daripada CEO Agrobank, diumumkan sebab kita happy sangat. Kita berjaya buat Osh Day ni setelah beberapa tahun. Dan Samsul Debat pun datang, dengan ini diumumkan kepada semua yang hadir, kita akan beri insentif keuangan sebanyak RM300,000 setiap seorang. Contoh. Jangan kau minta ni contoh. RM300,000 setiap seorang akan di bank in dalam akaun masing-masing secara automatik petang ini sebelum jam 5 petang. Contoh. Saya nak tanya. Puan, dah rasa kaya ke belum? Belum. Tanya abang ni, dah rasa kaya belum? Belum. Tanya, bang, dah rasa kaya belum? Belum. Tengok. Macam mana nak kata kaya? 300,000 tak kaya. Tetapi silap-silap ada yang datang jumpa dengan bos besok. Bos, saya rasa saya nak bersara lah. Dah dapat duit ni, saya rasa saya nak kejar cita-cita saya. Sebab pada dia mencukupi dah untuk dia berhenti. Mungkin. Kau bayangkan yang kaki tangan awam tu yang dengar pengumuman Perdana Menteri tu, Menteri Kewangan, bagi menghargai jasa penyawan awam, diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Kau bayangkan, bukan RM700,000, RM700 dan ahli parlimen boleh tepuk tak. Cuba kalau Elon Menteri bagi 700 tengok. Ingat ni. Tapi masa tu 3 respon penyawa awam. Yang pertama, baik tak ya. Yang seorang tu cakap. Yang seorang tu okey lah, pada dulu 500 naik 700, okey lah. Yang seorang tu berlari ke mesin ATM, cocok, tak ada pun, belum lagi baru umum. Sebab pada dia 700 tu banyak pada setengah orang. Sebab apa? Sebab dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak-koyak tu. Dia dah janji nak buat family makan kat kedai tom yum kat tepi jalan.
Ada setengah orang macam tu. Itu sebabnya kaya itu subjektif. Jadi kita ni bekerja ni jangan sibuk nak kejar kaya. Tapi keselamatan kesihatan pekerjaan ini cerita apa? Cerita bukan sebab kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Dan mudah-mudahan nak berjaya, selamat, sihat, satu perkara, kejarlah keberkatan rezeki. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak rasa boleh sedekah dengan orang, boleh kongsi. Tapi pada orang yang tak berkat rezeki, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia, itu tanda keberkatan rezeki. Balik rumah, isteri depa tangan, abang. Suami balik, pegang tangan isteri dia, sayang, sayang. Apa dia? Dah pergi masuk dalam. Isteri tengah basuh pinggan, dah pergi masuk dalam. Abang, tak apa, biar abang sambung pergi. Bayang, dia ketua operasi tu. Dia jawatan tinggi tu, ketua pegawai operasi Agrobank. Dia boleh sambung basuh pinggan. Saya nak tanya orang perempuan, bahagia tak kalau suami macam tu? Bahagia. Yang seorang tu basuh pinggan siap logo Agrobank ni. Yang seorang tu pakai uniform bomber je. Isteri akan bahagia walaupun itulah sekali dalam 365 hari. Sayang, nah ambil ni voucher spa muslimah ni, pergi hari Sabtu ni pergi urut apa semua, pedicure, manicure, lepas tu massage apa semua, cuci rambut semua bagi. Okay. Abang, habis anak abang jaga, pergi aja. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wang asamnya jantan ke tu. Tak adalah abang nak bayar dah. Abang ni. Nampak tak? Iya. Kita pun suami balik, sayang. Bancuh air, kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih tau. Kuih lambang kasih sayang kita. Apa? Kuih lambang kasih sayang. Abang biar betul lah bang. Kuih apa abang bawa balik ni? Kuih kapel. Mana ada kuih kapel? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Kan kapel kuih tu kan? Kapel. Kau pun baru tahu. Itulah aku tak tahu. Makan bersuap kau. Bahagia. Betul tak? Yang ketiga, bila anak-anak berjaya dalam bidang dia. Anak dapat nombor 1 dalam subjek, tu happy dah. Anak dapat anugerah sahsiah terbaik, happy. Nak celebrate. Anak dapat nombor 3 dalam kelas, walaupun dalam kelas tu 50 orang, nombor 3, nak celebrate. Kalau perempuan boleh menitiskan air mata tengok anak. Anak kita dah konvo dah, Pak. Ya Allah. Suami kata, kau kawal perasaan kau. Ni konvo tadika ni, bukan konvo universiti. Kau agak-agak lah. Contoh, happy dah tu walaupun tadika. Nampak tak? Anak berjaya dalam bidang ni. Keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat di luar, jiran, kita mudah dengan orang, orang senang dengan kita. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, apabila kita mudah buat benda-benda baik, mudah nak tolong orang, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak sedekah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin shopping, tu tak kira. Tu kau yang order, faham? Abang dia datang lagi berkat ni. Tak, tu bukan. Tu bukan. Tu barang kau order, tak kira. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan. Betul saya kata, jagalah. Jadi tentang aspek keselamatan kesihatan, jangan kita sempitkan pemikiran kita hanya daripada aspek itu. Termasuk juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Jaga amanah di dunia, insya-Allah akhirat besok kita dapat habuannya. Kita mungkin boleh lepas tu sebabnya ada satu hadis Nabi sebut dalam satu hadis qudsi, barang siapa yang aman dariku di dunia, akan ku takutkan dia di akhirat. Barang siapa yang takut dariku di dunia, akan ku amankan dia di akhirat. Maknanya jaga peraturan. Jaga peraturan. Ikutlah syarat-syarat, ikutlah apa orang kata tata cara SOP yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan dan muslimin, saya faham tenungan mata tu, saya faham. Jadi terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.
budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang galah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak Agrobank menjemput hari ni, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya.